Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa yang memberi salam, waalaikumsalam. Dah makan ke belum? Makan, alhamdulillah. Saya ni sebenarnya saya tidak berminat lah nak bercampur dalam hal-hal politik ni. Semua kepala kan. Memang agak semua kepala dalam hal politik ni. Tetapi ni isu ni bukan lagi isu melibatkan politik. Isu ni melibatkan umat Islam. Yang mana kita nampak, ni yang kita dengar, kita tengok, kita nampak ahli parlimen Mat Sabu, Muhammad Sabu, bekas Menteri Pertahanan kita, mengeluarkan satu statement yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, sebagai pelarian. Ini satu benda yang cukup memalukan saya dan cukup menaikkan kemarahan saya dan juga kemarahan seluruh umat Islam, bukan sekadar di Malaysia dan seluruh dunia, tuan-tuan. Ini satu kenyataan yang cukup biadab bagi saya kepada menteri, kepada bekas menteri, ahli parlimen Mat Sabu. Pasal apa hang jadi macam ni, Mat Sabu? Hang tak boleh nak beza dah ke pelarian dengan ataupun orang yang undang, diundang, orang yang diundang. Nabi SAW bukanlah sebagai pelarian. Nabi bukanlah melarikan diri dengan sengaja, tak kerana takut, tidak. Ini semua atas daripada kehendak Allah Subhanahu Taala. Allah Taala memberi satu isyarat kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Kalau mengikut cerita sejarah Nabi SAW, Nabi SAW pernah diboykot ataupun dibekukan segala perniagaan-perniagaan, diboykot lah oleh penduduk-penduduk Mekah sehingga kelaparan. Tetapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Mekah. Sebab apa? Tidak ada lagi wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Taala supaya Nabi SAW berhijrah. Yang ni maknanya Nabi SAW berhijrah ataupun dijemput oleh penduduk Yasrib waktu ketika itu, ataupun namanya Mekah, Madinah. Dijemput sebab apa? Ada perjanjian, ada piagam Madinah. Saya ni orang bodoh ya. Saya pun tak pandai. Tapi bila kita baca sejarah Nabi, bagaimana Nabi menyatukan dua suku kaum yang besar. Dua suku kaum yang besar, iaitu suku kaum Aus dan Khazraj. Nabi menyatukan mereka. Mereka memanggil Nabi. Bukan Nabi pelarian, bukan Nabi tinggalkan Mekah dengan keadaan Nabi nak negara, orang kata negeri Nabi SAW keadaan teruk, Nabi lari tinggal. Tak. Nabi berhijrah. Nabi berhijrah, orang terakhir berhijrah. Sedangkan pengikut-pengikut Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi dah hantar semua pergi dulu dengan selamat. Nabi tunggu yang last. Baru Nabi dah selesai semua pengikut Nabi SAW, barulah Nabi berjalan, berhijrah untuk pergi ke kota Madinah, yang seperti mana yang diminta sendiri oleh orang-orang Madinah. Dan disitulah terbentuknya piagam ataupun orang panggil satu tanda tangani, ataupun orang panggil satu memorandum perjanjian Madinah. Alhamdulillah. Tetapi dengan kenyataan Muhammad Sabu, saya rasa ini satu adalah biadab dan cukup biadab, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya nak beritahu ramai yang mengatakan kat saya, tolong pergi buat report. Sebenarnya saya nak beritahu kat tuan-tuan senang. Dia bercakap di dalam parlimen. Apabila bercakap dalam parlimen, dia ada satu kekebalan dalam parlimen. Jadi kalau kita nak pergi buat report pun boleh.
Boleh. Kita boleh nak pergi buat report boleh, tetapi tuan-tuan tak boleh menjadi kesan apa-apa. Sebab apa? Dia bercakap di dalam parlimen. Di parlimen ada merakam segala percakapan. Ni parlimen saja boleh buat, tuan-tuan. Kalau kita nak buat report boleh buat report, tetapi saya rasa buat report ni tidak berguna. Sebab apa tidak berguna? Tak akan memberi kesan apa-apa kepada Mat Sabu ni. Dan kita hari ni tak payah buat report, tuan-tuan. Kita kalau siapa nak buat report pun pergi. Cuma hari ni kita gesar. Kita masuk dalam page dia, macam biasa, tuan-tuan. Hantam dia kau-kau, kita gasak dia kau, supaya dia boleh mengeluarkan satu statement memohon maaf kepada seluruh umat Islam. Bab dia Syiah ataupun tidak, tuan-tuan, walaupun pelbagai-bagai bukti, tuan-tuan, ada gambar-gambar dia bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kaum Syiah, dan ada gambar dia bersemayang batu di hadapan. Itu semua saya tak mau nak cakap, tuan-tuan. Sebab apa? Saya takut menjadi fitnah. Selagi mana dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya tak boleh nak kata kat dia Syiah. Tetapi dengan gambar-gambar yang bukti-bukti ada tu, kita boleh menilai lah sejauh mana Mat Sabu ni. Sejauh mana Mat Sabu. Mat Sabu saya nak beritahu kat hang Mat Sabu. Hang kena faham elok-elok Mat Sabu. Aku pun malas nak maki-maki mencarut hang ni, tak guna. Sebab hang pun orang Islam. Tapi hang jangan jadi minta maaf. Saya dah mula saya jadi panas, tuan. Sebab apa? Apabila isu ni melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau isu politik, mampu pergi kat hampa lah. Hampa nak bergaduh ke? Saya pun duk mengikuti dalam parlimen, tuan-tuan. Sopa zoo lah, tuan-tuan. Bukan nak membela nasib rakyat, tetapi duk bergaduh sesama mereka. Hang kata aku kata hang. Kata mai kata pi, tak habis, tuan-tuan. Masalah rakyat tak dapat disettlekan lagi. Saya pun mengikuti parlimen, tuan-tuan. Tapi saya tidak berminat untuk masuki arena politik ni. Sebab apa? Betul, politik ni memang berguna dan menjadi satu kekuatan kepada orang Islam. Tapi saya tidak memilih ke jalan tu. Sebab apa, tuan-tuan? Itu bagilah orang yang pandai berpolitik. Tetapi saya memilih berjuang bersama-sama rakyat, menyampaikan bersama-sama rakyat. Tetapi malangnya hari ni apabila Mat Sabu mengeluarkan statement yang cukup biadab dan cukup kurang hajak lah bagi saya, kurang ajar. Saya minta maaf sekali lagi. Perkataan ni mungkin kasar, tetapi saya beritahu ini adalah statement yang kurang ajar bagi saya. Tidak menghormati langsung umat Islam dan tidak menghormati kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menyamakan Nabi SAW dengan pelarian. Wahai Muhammad Sabu, Mat Sabu, aku nak bagi tahu kat hang sikit, Mat Sabu. Pelarian ni, depa lari tinggal negara depa dalam keadaan berperang. Nabi SAW, Nabi yang mulia, geram ni, selamat ada undang-undang. Selamat ada undang-undang. Nabi SAW berperang, tidak pernah meninggalkan perangan Nabi. Walaupun ada perang yang Nabi kalah, walaupun banyak peperangan Nabi menang, walaupun hatta Nabi SAW berperang sampai patah gigi Nabi SAW, sampai berdarah, Nabi tidak pernah meninggalkan peperangan tu. Faham tak? Yang pelarian hari ni adalah bila berlakunya peperangan di sebuah negara, maka rakyat-rakyat yang tak boleh tahan, mereka lari ke sebuah negara-negara lain-lain. Itu dinamakan pelarian. Kalau hang rasa bagus sangat Mat Sabu, hang buka lah satu akademi pelarian ke, apa-apa ke. Hang panggil pelarian-pelarian Rohingya ni pergi duduk depan rumah hang. Ataupun rumah hang ni hang buat satu bilik-bilik, hang bagi orang Rohingya pergi duduk dalam bilik. Sebab apa? Hang nak menyokong pelarian-pelarian. Dah hang beritahu tak, kita tak boleh buat main-main dengan pelarian. Sebenarnya orang Malaysia pun tak kacau pelarian ni. Tetapi apabila mereka semakin hari semakin kurang ajar, semakin hari semakin biadab, ini yang boleh menimbulkan satu kemarahan kepada orang Malaysia sendiri. Hang kena faham, Mat Sabu. Bukan kita hari ni kita hentam semua warga asing. Warga asing ni ada macam-macam nama dia. Pekerja warga asing, pendatang tanpa izin, pekerja warga asing, pendatang tanpa izin, ataupun warga asing. Dia berbeza-beza. Kalau dia datang dengan bekerja, kita tak boleh musuhi dia. Siapa pergi musuhi dia? Kerajaan mana yang musuhi pekerja-pekerja asing ni? Kita bagi mereka duduk. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Tak bisa buat bukan-bukan dengan Bangladesh yang datang bekerja. Kita bagi hormat yang sama. Kita bagi hak yang sama. Kita bagi gaji yang sama. Di mana yang kita nak kata orang Malaysia, orang Melayu, orang Cina yang ada orang Malaysia lah, terutamanya, tidak memberi keadilan kepada warga asing? Tidak. Ini perkara yang tidak benar. Yang apa yang berlaku kepada si Kabir bodoh tu, dia memburuk-burukkan imej Malaysia di negara luar.
Sebab itu kita menjalankan report polis supaya polis menangkap si Kabir ni. Sebab apa yang si Kabir bodoh ni bercakap memang tidak tepat sekali. Hang faham tak Mak Sabu? Kita semua bukan marah sangat dengan warga asing yang mana yang datang nak bekerja dengan cara elok. Kita tak marah. Yang kita marah apabila mereka datang di sini dengan tiket bekerja, tapi mereka buat benda yang lain. Mereka berniaga. Mereka melanggar peraturan-peraturan Malaysia. Yang itu yang kita marah. Bukan kita marah semua warga asing yang pergi kerja. Siapa kita nak marah? Baguslah yang mana yang nak pergi buat kerja tu bagus. Ada juga pendatang asing yang mengajak agama. Yang tu kita alu-alukan. Ulama-ulama dari Indonesia ke, ulama-ulama Brunei ke, ulama-ulama dari Thailand ke, yang nak mengajarkan, nak membakti, membudi tentang ilmu agama, kita mengalu-alukan benda-benda tu. Kita tak bisa memusuhi. Hang faham tak sikit Mak Sabu? Orang bercakap benda lain, hang bercakap benda lain. Lepas tu hang nak tunjuk kata hang power, hang nak bagus sangat, hang bubuh dengan nama Nabi SAW. Ini satu benda yang biadab, yang cukup kurang ajar. Tuan-tuan nak pergi buat report polis silakan. Tetapi itulah saya beritahu, dia bercakap dalam parlimen, memang ada satu sistem kekebalan kepada mereka ni semua tuan-tuan. Jadi buat report pun, siapa tak buat report? Yang tu saya boleh beritahu. Jadi kita minta ni, kita desak Mak Sabu, tolong mengeluarkan satu kenyataan, memohon maaf balik. Itu saja yang kita minta. Tapi kalau hang tak boleh nak keluarkan satu statement yang hang memohon maaf kepada umat Islam, maka hang siap sedia. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan, hukumlah Mak Sabu ni, insya-Allah next PRU. Saya malas nak cakap politik, tetapi ini hari ini kita dah nampak dah Mak Sabu punya perangai ni tuan-tuan, hukumlah dia bila next PRU tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, apabila hari ni saya cakap bab politik sikit. Apabila kerajaan Pakatan Harapan jatuh, ramai yang kata pintu belakang lah, pintu tebuk atap, tebuk apa tuan-tuan. Satu saya beritahu tuan-tuan, negara Malaysia ataupun tanah Melayu adalah tanah yang berdaulat tuan-tuan. Bergemang bulu rumah saya cakap. Apabila sebab apa tuan-tuan? Tok pejuang-pejuang kita dahulu tuan-tuan, Datuk Berhaman, bergemang bulu rumah. Tok Gajah tuan-tuan yang bermati-matian menentang penjajah-penjajah tuan-tuan, dengan keberkatan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di bumi tanah Melayu ni tuan-tuan. Yang seperti mana yang baru saja saya bawa balik pada Terengganu, menziarahi makam-makam Tok Ku Paloh, Tok Ku Pulau Manih, semua ulama-ulama yang bawa agama Islam, yang berjuang habis-habisan, dengan keberkahan mereka ni tuan-tuan, Allah Ta'ala masih sayangkan orang Islam, masih sayangkan bumi tanah Melayu, masih sayangkan Malaysia. Itulah sebabnya apabila kerajaan Pakatan Harapan yang naik bukan untuk menyelesaikan isu masyarakat, bukan untuk menyelesaikan masalah isu rakyat, tetapi dengan tak habis-habis menyusahkan rakyat, membuat statement-statement berunsur-unsur perkauman yang boleh menggaduh boleh menyebabkan pergaduhan api-api perkauman antara orang Melayu, Cina, India, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan mereka selama 2 tahun sahaja tuan-tuan. Itu pun Allah Ta'ala menjatuhkan mereka dengan orang mereka sendiri, dengan Perdana Menteri sendiri meletakkan jawatan, maka jatuhlah kerajaan Pakatan Harapan. Ini semua tuan-tuan bukan, ialah orang boleh bercakap macam-macam, agenda politik lah apa, tetapi saya tidak melihat di atas sudut itu, tetapi saya melihat di atas sudut yang lain, yang mana Allah Ta'ala nak menyelamatkan kita orang-orang Malaysia, nak menyelamatkan kita agama Islam di Malaysia. Sebab itu mereka jatuh tersungkur. Tidak ada satu sejarah lagi pakatan satu kerajaan yang hanya 22 bulan jatuh tersungkur. Dan Allah Ta'ala naikkan satu kerajaan yang baik yang ada hari ini tuan-tuan. Kerajaan Perikatan Nasional tuan-tuan. Perikatan Nasional PN kita tuan-tuan. Yang mana yang di-Pertuan Agong kita memilih sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberi laluan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita melihat banyak, walaupun sekejap mereka memerintah, tetapi banyak jasa-jasa mereka yang mereka lakukan untuk rakyat. Mereka tidak bercakap atas politik banyak-banyak, tetapi mereka buat kerja. Ini yang kita mahu. Saya tak minat nak cakap pasal politik tuan-tuan. Ikutlah siapa nak sokong PAS kah, siapa nak sokong PN kah, siapa nak sokong Mak Sabu kah, sokonglah. Itu politik masing-masing, buka dada, berlapang dada. Bolehlah hantar, hampa nak sokong mana-mana pun, kita tak mau campur. Saya pun tak marah kat Mak Sabu pasal politik dia. Itu perjuangan perjalanan dia, kita biar kat dia. Saya pun tak marah kepada Anwar Ibrahim. Itulah perjuangan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Biar kat dia.
Kita berlapang dada dalam politik. Cuma kita tahu bernilai yang mana satu perjalanan perjuangan politik yang baik, kita sokong pangkau habis cerita. Sebab tu saya tak mau nak hentam mana-mana politik, tuan-tuan. Sebab saya tak berminat. Sebab apa? Bila kita menghentam satu politik, di situ akan menjadi satu perpecahan kepada orang Melayu kita. Jadi saya tak mau ambil konteks yang tu. Saya tak mau ambil pendekatan yang begitu. Saya tidak berminat. Tetapi saya hari ni berjuang di atas alif bata, agama, bangsa dan tanah air. Apabila mereka menyentuh isu agama, tidak kira lah kamu Pakatan Harapan ke, kamu Perikatan Nasional ke, apabila kamu menyentuh dalam isu agama, isu Nabi Muhammad SAW, tidak kira siapa kamu, pasti saya akan bersuara. Itu saja saya beritahu tuan-tuan. Biar orang nak kata saya lalang ke apa, lalang pun tak lalang ke, mampu pi pun tuan-tuan. Tetapi saya beritahu, agama, bangsa dan tanah air. Agama Islam, bangsa Melayu, tanah air meliputi seluruh kaum yang ada di dalam tanah Melayu ni tuan-tuan. Bangsa Cina, bangsa India, kita kena pastikan mereka juga mendapat sama adil. Islam ni mengajak sama adil. Walaupun ada hal-hal tertentu yang diberikan oleh keistimewaan kepada orang Melayu, itu kita kena pelihara. Dan juga kita tak boleh berlaku zalim kepada seluruh lain-lain kaum-kaum. Tidak boleh. Kita kena berlaku adil kepada lain-lain kaum. Baru orang boleh melihat Islam ni ini indah. Tetapi hari ini malu apabila seorang ahli parlimen, bekas menteri pertahanan, yang saya rasa agak bodoh dan bangang hari ni, minta maaf saya cakap, mengeluarkan kenyataan itu. Itu boleh menjadikan satu mereka, orang-orang yang menentang agama Islam, boleh mengambil satu benda. Apabila Mak Sabu ni dah bercakap, mereka boleh mengatakan Islam ni pun adalah pelarian. Islam ni tidak ada negara sebenarnya. Islam ni sama dengan Yahudi. Yahudi tidak ada negara. Astaghfirullahalazim. Saya harap Mak Sabu tolonglah diri anda. Fikir balik apa yang anda kata hari ni. Cuba renungkan balik apa yang kami bercakap ni. Saya tak mau nak maki kau, wahai Mak Sabu. Saya cakap sikit lah tu. Tolong fikir balik, mohon maaf balik kepada seluruh. Kita minta Mak Sabu tolong mohon maaf kepada orang Islam, terutamanya di dalam Malaysia. Itu yang kita minta. Report polis saya dah beritahu dah tak guna. Sebab dia bercakap di dalam parlimen. Bila kita buat report polis sekalipun, memang tak akan jadi apa-apa satu kesan. Sebab apa? Di parlimen, bila bercakap di parlimen, mereka ada satu kekebalan namanya. Kekebalan bercakap. Tapi bukanlah mereka boleh cakap suka. Yang ni kita kena serah kepada pimpinan parti politik yang mana yang tidak suka dengan Mak Sabu cakap ni, kena desak lah pada Dewan Speaker ke untuk buat apa-apa hukuman. Itu yang kita boleh beritahu pun. Jadi itu saja tuan-tuan. Saya pun tak mau nak live panjang-panjang. Saya sedih tuan-tuan. Sebenarnya saya mula-mula saya ingat saya nak pergi buat report polis. Saya baru balik saya pada Terengganu ni. Saya baru sampai di rumah. Pergi selama tadi. Balik pergi tengok anak kecil ni. Tinggal isteri dalam keadaan berpantang. Pergi jumpa Tok Guru saya. As-Sayyid Abdul Hamid Al-Mahdali. Orang yang berketurunan Nabi SAW. Yang mana kita tak ada berketurunan Nabi SAW. Kita nak jumpa keturunan Nabi SAW. Nak ambil berkat atas keturunan Nabi SAW. Tapi bila sampainya saya di Pulau Pinang, saya nampak mesej, saya tengok video yang dikeluarkan oleh Mak Sabu, cukup saya jadi marah tuan-tuan. Berenang ayat mata. Tak percaya tuan-tuan, tanyalah Papa Azri ke, tanyalah Mamu Parpu ke. Saya telefon tadi orang, saya ingat orang pertama saya nak buat report saya lah tuan-tuan. Tapi apabila dinasihati balik, boleh pergi buat report, tetapi tak ada menjadi kesan apa-apa. Jadi saya rasa buang masa, buang rugi, buang tenaga saya. Saya nak pergi balai, nak buat report, lepas tu nak kena jumpa dengan AO, pompang, buang masa, buang tenaga. Jadi yang kita boleh adalah buat live, bagi kesedaran kepada orang Melayu kita. Kita jangan marah orang yang pangkah amanah ke apa. Mungkin mereka melihat perjuangan Mak Sabu tu betul. Biarlah. Cuma hari ni apabila Mak Sabu dah bercakap macam ni, hampa sebagai orang PAN ke, orang apa parti sekalipun, parti pembangkang PH ke, kamu kena tengok benda ni adalah satu benda yang ancaman kepada orang Islam dan kamu tidak boleh menyokong dia lagi. Dalam hal ini, hal lain tu mampu pilihlah hampa. Tapi hal menghina Nabi ni tidak, kita tak boleh tengok lah. Hang
PH ke, hang PN ke, hang UMNO ke, hang PAS ke, PAN ke, PKR ke, tak boleh. Kita kena bersama-sama berganding bahu, sebagai kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Satu kalimah, satu syahadah. Kita kena bangkit bersama-sama, jangan kira parti politik. Kita kena desak mak sabu. Mohon maaf balik apa kenyataan yang kamu buat keluar ni. Kita rakyat hari ni marah, no? Selamat negara kita ada undang-undang. Tak ada undang-undang, tak tahu nak cakap lah mak sabu. Benda ni bukan main-main. Kalau rasa hang nak pertahan sangat pelarian ni, buka di rumah hang, bagi bilik berapa banyak bilik, hang bagilah orang yang pergi duduk dalam rumah hang. Senang cerita. Hang nak tanya tunjuk hero dekat parlimen lah. Bila hang nak tunjuk hero, hang nak petik-petik nama Nabi SAW ni, tak boleh. Ni satu kenyataan yang bodoh, kenyataan yang biadab, yang kurang ajar terhadap Nabi SAW. Kita tidak boleh maafkan benda ni tuan. Tetapi jika kamu minta maaf, insya-Allah lah. Tak tahulah umat Islam nak maafkan ataupun tidak, tetapi kamu wajib minta maaf. Dan kenyataan kamu ni adalah satu kenyataan yang memang tidak tepat dan tidak, orang kata apa, memang mengandungi fitnah lah bagi saya. Fitnah kepada Nabi SAW, menyamakan Nabi dengan pelarian. Bila Nabi lari? Nabi bukan lari, Nabi berhijrah. Nabi dijemput dengan mulia daripada Nabi ke Makkah. Penduduk Madinah berkumpul beramai-ramai melihat Nabi yang ada duduk di atas pohon. Tengok Nabi, kenapa Nabi lambat sampai? Kenapa Nabi lambat sampai? Bila nampaknya wajah Nabi, wajah mulia Nabi SAW, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Bila nampaknya wajah Nabi SAW, mereka sudah menyanyi-nyanyi sallallahu alaihi, mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memuji-muji kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu kamu mengatakan Nabi sebagai pelarian? Cukup biadab wahai mak sabu. Cukup biadab wahai mak sabu. Nabi bukan pelarian, Nabi diundang, dijemput, dijanjikan tempat yang kedudukan yang tinggi. Sebab apa? Kebijaksanaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wahyunya ada di dalam dada Nabi SAW. Yang bercakap Nabi bukan daripada nafsu. Yang bercakap Nabi yang keluar itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini kamu mengatakan Nabi sebagai pelarian. Cukup biadablah wahai kamu mak sabu. Jika kamu tidak bertaubat, jika kamu tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, aku yakin dan pasti Allah Ta'ala akan menimpakan bala yang berat buat kamu. Bersegeralah wahai mak sabu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Taala dan mohon maaflah kepada semua umat-umat Islam yang mana dengan kenyataan kamu boleh orang terguris, orang marah. Betul itu, saya sokong Adam Hawa, politik jangan kaitkan dengan Nabi SAW. Ya betul. Politik tolong jangan kaitkan dengan agama. Tolong jangan kaitkan dengan agama. UMNO pun Islam, PAS pun Islam, PKR pun Islam, PAN pun ada yang Islam, walaupun ada aliran Syiah ke apa ke, itu kita tak tahu. Selagi mana mereka tak benar-benar berhadapan mengatakan mereka ada Syiah, kita tak boleh nak menghukum mereka. PAS Islam, PAN ke Islam, PKR setengah pun Islam, lagi apa lagi, Putra pun Islam, PPBM pun Islam, semua Islam tuan-tuan. Yang membezakan hanyalah parti ideologi politik masing-masing. Jangan kita nak kaitkan, nak suruh orang sokong kita, kita nak menjual agama kita, bercakap pompang-pompang seolah-olah kita yang mengikut Nabi, orang lain tak ikut Nabi. Itu tidak dibolehkan. Itu kita tak boleh biar. Syiah bukan Islam. Ya betul, Syiah bukan Islam. Kamu perpu. Syiah bukan Islam. Tapi kita tidak boleh menduduh mereka selagi mana mereka tidak mengeluarkan kenyataan secara terbuka bahawasanya aku, contoh jangan perkerat video tang ni pula, apa pi bubuh pula, contoh dia mengatakan aku adalah Syiah, maka dia bukan Islam lagi dah. Tetapi selagi mana dia kata dia bukan Syiah, walaupun pergerakan dia, bayang-bayangnya yang kita nampak itu adalah lebih kepada Syiah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui, yang maha boleh menghukum dia tuan-tuan. Selagi tidak ada terang-terangan, maka kita tidak boleh bercakap apa-apa. Seperti itu juga tuan-tuan, apabila dulu saya bergaduh dengan Abdul Hamim ataupun Long Tiger tu, walaupun ramai yang bercakap kat saya,
kata Long Tiger ni apa ni agama bahai ke apa, saya tak menuduh. Sampai sekarang ni saya tak menuduh dia bahai ke apa dah. Sebab apa? Saya mendengar sendiri telinga saya dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya tak boleh nak kata dia bahai ke apa. Mungkin dia berselindung munafiknya dia, kita tak boleh cakap. Munafik ni banyak tuan-tuan. Zaman Nabi SAW tuan-tuan, Nabi duk bagi khutbah, Nabi duk bagi baca ni, bagi hadis, Nabi duk baca wahyu tuan-tuan. Berapa banyak munafik kau di situ, yang di kalangan di situ pada zaman Nabi SAW. Hari ni tuan-tuan, nak cakap pasal hal munafik ni, kita takut kadang-kadang kita pun jadi munafik tuan-tuan, no? Saya pun takut nak cakap hal munafik. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, bila Nabi sendiri bagi khutbah, Nabi sendiri menyampaikan wahyu, berapa banyak dah munafik dah belakang-belakang Nabi SAW. Ini kan pula zaman akhir zaman, yang mana 1400 tahun Nabi telah tiada. Yang mana kita bawa legasi Nabi SAW. Berapa puluh juta ribu dalam kalangan umat Islam yang munafik. Berapa banyak munafik dalam kalangan umat Islam. Kita tak boleh nak cakap tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata, nak hukum orang ni payah bahaya. Saya tak berani. Minta ampun, minta maaf lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukup sekadar ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun dengarlah apa-apa yang elok hari ni. Tuan-tuan dengar dah apa yang saya bercakap hari ni. Kita desak kepada Muhammad Sabu, ataupun dikenali sebagai Mak Sabu. Mohon maaf balik, bertaubatlah segera. Jika tidak, apabila kamu mengisytiharkan, kamu bercakap bukan-bukan tentang Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan mengisytiharkan perang untuk kamu. Dan maka kamu tunggulah azab daripada Allah SWT. Supaya kamu diselamatkan, maka mohonlah bertaubat kepada Allah SWT. Dan mohon maaf kepada semua seluruh umat Islam, terutamanya sekali di dalam Malaysia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya pun live dekat ni, saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Saya pun letih sangat ni. Jadi letih pun tak apa tuan-tuan, tapi bab hina Nabi saya tak boleh nak biar. Saya terasa tak boleh nak hidup. Saya rasa tak boleh nak tidur apa, nak sikit kepala, saya tak boleh. Nabi SAW yang saya rasa manusia yang paling mulia, paling saya cintai. Apabila orang yang paling saya cintai, orang hina Nabi SAW, saya rasa terlampau menusuk di kalbu ni. Cuma ada undang-undang dalam Malaysia tuan-tuan. Saya boleh beritahu yang tu, cuma ada undang-undang dalam Malaysia sahaja hari ni. Saya menghormati undang-undang, tapi kalau tidak ada undang-undang lagi hari ni tuan-tuan, saya tak tahu nak cakap apa dah hari ni tuan-tuan. Saya pun tak mau cakap besar-besar. Tapi insya-Allah tuan-tuan, janganlah kita berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, lebih baik kita belikan kafan, kita kafankan diri kita dengan kain kafan, tunggu maut saja tuan-tuan, tunggu mati tuan-tuan. Jadi insya-Allah cukup sekadar ini dahulu tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi kepada semua. Mungkin tutur kata bahasa saya kasar, mungkin tutur kata saya silap. Saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan, dan juga saya mohon maampun dan bertaubat kepada Allah SWT dengan kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri. Yang mana baik datang daripada Allah SWT, yang mana buruk datang kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.